Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Mazhur Hassan bin Muhammad Nafi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Kritikan Sosial Membentuk Nilai dalam Pantun Melalui Metafora. Pantun merupakan wadah sastra berbentuk lisan yang disampaikan secara turun-temurun daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Bentuk lisan ini juga dikenali sebagai sastra rakyat. Pantun merupakan wadah sastra berbentuk lisan yang disampaikan secara turun-temurun daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Bentuk lisan ini juga dikenali sebagai sastra rakyat. Berdasarkan kajian lepas, S. Osman Kelantan, Nur Azimah Zakaria, Ahmad Fuad dan Zaitul Azma, Zurina, Zaitul Azma dan Ahmad Fuad mendapati pantun dan peribahasa juga menjadi salah satu alat kritik sosial dalam masyarakat melalui sindiran, ejekan, kiasan, gurauan dan bantahan. Okey, kita teruskan dengan metodologi kajian. Kajian ini akan melihat bagaimana metafora dalam pantun boleh berperanan sebagai kritikan sosial. Kajian ini akan menggunakan teori relevance, teori yang mementingkan pemprosesan maklumat mampu membantu pembaca memahami unsur metafora yang dilakarkan dengan saintifik. Baik, analisis. Antara tema-tema kritikan sosial yang terdapat dalam pantun Melayu adalah seperti percintaan, etika, kekeluargaan dan sifat-sifat manusia sama ada yang baik maupun yang buruk. Dalam tema percintaan, kritikan atau peringatan yang sering diungkapkan adalah berkenaan tata susila, mencari dan memilih pasangan, menjaga kehormatan, menghargai pasangan dan kesetiaan. Dalam aspek etika pula, kritikan sosial menunjukkan bahawa orang Melayu peka terhadap masyarakatnya sendiri, sentiasa menegur tingkah laku yang bermoral dan sebagai teladan kepada generasi akan datang tentang tindakan yang wajar dan tidak wajar dilakukan. Masyarakat juga diberi panduan dalam mendidik anak-anak dan menghormati orang tua. Masyarakat Melayu turut mengecam sifat-sifat yang buruk agar tidak diikut dan dibiasakan dalam kehidupan. Misalnya, sifat tamak, khianat, sombong, hasad dengki, malas, kedekut dan banyak lagi. Sifat-sifat mulia pula seperti bersopan santun, rajin, berbudi, bermuafakat, berilmu, beradat dan lain-lain dipuji agar menjadi ikutan dan amalan sepanjang hayat. Ada beberapa data yang telah berjaya dikutip dalam pantun tersebut yang boleh dijadikan sumber data. Data ini seterusnya dikategorikan berdasarkan konsep explicator dan implicator. Dari sini akan terselah kritikan sosial yang dicuba jungkir dari dahulu hingga kini oleh pengarang tradisi. Daripada data yang tersenarai, nilai adab ditemui sebagai kritikan sosial dan dinyatakan dalam bentuk metafora iaitu dalam pantun Melayu banyak diujarkan tentang nilai adab yang perlu dipatuhi oleh masyarakat dan wujudnya pengajaran kepada masyarakat. Sekiranya sesuatu adab itu tidak dipatuhi, ia mungkin akan dikenakan tekanan sosial oleh masyarakat, agama dan sistem adat itu sendiri. Data explicator dan implikator nilai adab. Kalau bertanak dengan menggulai, mengacau gulai, pecah isinya. Kalau gelak, nak jangan mengilai. Kalau mengilai, rendah budinya. Okey, ini tunjuk ajar dalam pantun Melayu 84. Okey, explicator. Kalau bertanak dengan menggulai, mengacau gulai, pecah isinya. Bentuk logik, bertanak ialah perbuatan memasak nasi dan menggulai ialah perbuatan memasak lauk pauk. Andaian implikator, perbuatan memasak dan mengulai yang elok ialah memasak tidak mengacau-ngacau lauk pauk sehingga boleh merosakkan atau menghancurkan lauk tersebut. Kesimpulan implikator, perbuatan gelak atau ketawa yang kuat dan mengilai itu melambangkan orang yang tiada adab dalam masyarakat Melayu. Okey, terutamanya kaum wanita lah. Okey, jenis ad hoc perluasan. Beberapa leksikal berbantukan konteks dalam teks di atas tidak bersifat harfiah. Metafora itu didatangkan oleh pengarang
dengan tujuannya yang tersendiri, selari dengan tujuan pantun tersebut dicipta. Maka sudah pasti banyak makna tersirat yang perlu disungkil. Melalui analisis ad hoc yang boleh mencukil makna metafora sama ada melalui penyempitan atau perluasan makna, bentuk-bentuk logik iaitu makna harfiah dikeluarkan dan seterusnya andaian implikator dan kesimpulannya dibina sebagaimana contoh pantun yang ditunjukkan tadi. Beberapa leksikal yang memainkan peranan penting untuk menyingkap metafora pantun ini dianalisis agar makna dan kritikan sosial yang ingin disampaikan oleh pengarang dapat dicapai. Eksplikator dalam jadual di atas pada peringkat pemahaman semantiknya tidak menimbulkan apa-apa keraguan dan ketersiratan. Contoh pantun di atas ialah mengenai adab dan perilaku seseorang supaya tidak ketawa dengan kuat sehingga menilai. Ia memberi gambaran tentang adab yang tidak baik dan wajar dihindari. Dalam pantun ini, gelak yang mengilai adalah dilarang sama sekali. Dalam jadual, apabila bentuk logik bagi perbuatan gelak difahami dan digandakan bersama eksplikator, maka keraguan dan ketersiratan makna telah dapat dihidu oleh pembaca. Perbuatan gelak ialah perlakuan yang menimbulkan geli hati kepada seseorang individu. Dan seseorang itu boleh gelak dalam bermacam-macam cara. Teori relevance sangat mementingkan konteks dan kesan konteks. Kerana dengan adanya kedua-dua konsep ini, maklumat yang ingin disampaikan akan menjadi relevan. Sesuai, relevan adalah sesuai, difahami dan diterima kepada pendengar, audiens. Okey, penutup. Pantun ini mempunyai unsur metafora sehingga dapat membentuk kritikan yang sinis dan tajam. Hal ini membuktikan bahawa pengarang Melayu tradisional adalah golongan cendekiawan dan peninggalan mereka perlu kita hargai dan banggakan iaitu pantun Melayu. Ingat, okey, itu saja daripada saya. Terima kasih agar ketika ini dapat direnungkan dan dijadikan panduan kepada pembaca-pembaca sekalian. Sekian, terima kasih.